Apa itu USP dan bagaimana untuk menetapkan USP dalam bisnes online anda? Dalam video ini saya akan kongsikan 6 idea di mana anda boleh menetapkan USP untuk bisnes anda. Check it out. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tips-tips konsen internet marketing terkini bersama saya Fairuz Razak. Dan jika anda baru first time berada pada channel saya ini, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang bell di bahagian bawah ini untuk melihat banyak lagi video-video berkaitan dengan pemasaran online. Jadi untuk video kali ini kita akan go through berkaitan dengan USP. Okay, apa yang dimaksudkan dengan USP? USP atau kebanyakan orang panggil USP atau dinamakan Unique Selling Point atau dipanggil Unique Selling Proposition. Okey, di mana dia adalah satu kaedah bagaimana untuk menambahkan lagi jualan bisnes online anda. Jadi, untuk kita go through, kita pergi kepada slide presentation saya ini. Okey, baiklah, kita akan go through satu persatu berkaitan dengan USP. Kita akan pergi kepada poin-poin berikut. Yang pertama adalah kita akan pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan USP yang anda kena faham. Mungkin anda masih lagi tidak faham apa itu USP. And then yang poin kedua adalah kenapa USP itu penting ataupun kepentingan USP itu dalam bisnes online anda ketika ini. Dan nombor tiga adalah 6 idea yang anda boleh letakkan dalam bisnes anda ketika ini untuk create USP khas untuk bisnes anda sahaja. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh USP yang berada di pasaran ketika ini. Dan kita akan go through satu persatu. Okay, right. Kita pergi kepada poin yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan USP. Okay, USP adalah keunikan bisnes. Okay, unique selling proposition ataupun unique selling point. Selling point itu bermaksud kenapa pembeli kena membeli produk dari anda. Okay, sorry. Selling point bermaksud kenapa pembeli membeli produk atau servis anda. Unik ni, kenapa pembeli perlu membeli daripada anda. Okey, beza Jadi untuk menetapkan sesebuah selling point ataupun unique selling point, anda kena menjawab persoalan kenapa pembeli perlu membeli daripada anda dan bukan orang lain. Okey, alright. So, next one kita pergi. Apa kepentingan USP ni sebenarnya? Okey, USP ni penting sebab dalam bisnes, kalau contohnya anda buat satu produk yang memang ramai gila orang jual, contohnya penapis air kan. Penapis air ramai gila orang jual. Jadi nak tak nak anda perlu bersaing dengan mereka. Jadi untuk membezakan anda dengan pesaing-pesaing anda adalah anda perlu tawarkan something, offer yang berlainan ataupun keunikan anda atau servis anda berbanding dengan orang lain supaya mereka membeli daripada anda. Dan tanpa USP yang kuat, kemungkinan besar prospek tidak akan membeli daripada anda. Itu yang kita kena tahulah. The next one adalah 6 idea bagaimana untuk anda menetapkan USP dalam bisnes anda sendiri. Ini adalah rough idea dan dia ada banyak, tapi at least anda dapat idea bagaimana untuk meletakkan USP dalam bisnes anda ketika ini. Okey, kita pergi kepada satu persatu poin. Yang pertama adalah mudah, jimat, cepat, free gift, terbaru dan jaminan. Kita pergi kepada yang pertama ialah berkaitan dengan mudah. Apa yang memudahkan? Okey, kita memudahkan urusan orang untuk membeli. Contohnya kita gunakan payment gateway. Kita mudahkan customer untuk membuat pilihan produk dan kita mudahkan untuk penerimaan bayar hari ini esok dapat. Okey, alright. Itu adalah contoh mudah yang anda boleh buat. The next one adalah berkaitan dengan jimat. Jimat, kita nampakkan value kepada customer bagaimana mereka bila membeli daripada anda, mereka mendapat penjimatan yang lebih berbanding kalau mereka membeli daripada orang lain. Contoh yang anda boleh buat di sini adalah anda meletakkan combo ataupun anda meletakkan package. Okey, contohnya beli produk A, anda akan dapat B, C, D ataupun beli combo A, beli combo B, combo C dan sebagainya. Itu kalau untuk produk yang ada banyak produk lah. Okey, tapi kalau anda yang tak ada servis dan sebagainya, macam mana anda nak nampakkan penjimatan tu? Kalau contohnya anda beli buat kad, servis buat printing dan sebagainya, contohnya anda boleh katakanlah kalau anda mendapatkan produk
ataupun anda mendapatkan servis daripada saya pada hari ini, anda mendapat perkhidmatan lebih kurang 20% untuk hari ini sahaja. Jadi, dan kalau kita anda nak buat untuk hari ni, kalau contohnya anda boleh buat, contoh lain anda boleh buat adalah anda boleh katakan kalau contohnya anda membeli through website, selain daripada WhatsApp, anda boleh beli through website sebab kita nak menggalakkan orang menggunakan e-commerce anda. Okay, jadi kalau siapa yang membeli through website akan mendapat 20% discount contohnya. Okay, dari situ kita tahu perkhidmatan mereka apabila mereka membeli through website. Okay, the next one yang kita pergi adalah, the next one yang anda boleh buat adalah cepat. Okay, cepat beli hari ini dapat esok. Okay, customer service cepat respon. Okay, kalau ada korang sekarang tempoh jaminan akan tukar dengan cepat. Ni adalah contoh-contoh. Saya nak go through satu contoh yang di mana waktu MCO itu saya beli kerusi game saya ni, okay, yang warna merah ni, okay, daripada satu Facebook, nama dia Trinity. Okay, kerusi ni biasanya kalau kita order waktu MCO, kita akan faham bahawa masalah kurier lambat dan sebagainya, kita akan faham. Tetapi apa yang bestnya, bila sebelum saya beli tu, saya tengok review dalam dia punya Facebook. Orang kata hari ni beli esok dapat, hari ni beli esok dapat, dan dia adalah satu benda yang menarik minat saya untuk membeli daripada dia. Okay, kita tahu kerusi gaming ni banyak. Selain daripada keselesaan, during MCO apa yang saya nak adalah cepat dapat. Saya tak nak, contohnya sebab kerusi game ni besar kan, jadi susah lah kalau kata dapat lambat dan sebagainya. Tapi yang bestnya, apa yang bestnya adalah bila saya beli hari ni, esok saya terus dapat. Sebab owner tu sendiri yang hantar saya. Dia sendiri yang hantar kerusi ini kepada saya. Jadi cepat lah. Bila cepat, lagi ramai orang nak membeli daripada anda. Okay, right. So the next one adalah free gift. Anda boleh buat free gift. Okay, berikan free gift untuk mereka yang buat pembelian awal. Contohnya anda buat satu promotion tu daripada tempoh 11 hari bulan sampai 15 hari bulan. Siapa yang membeli pada 11 hari bulan akan mendapat free gift 1, 2, 3. Anda senaraikanlah free gift. Dan free gift ni kalau boleh mestilah berkaitan dengan produk yang anda jual. Contohnya anda jual berkaitan dengan kosmetik dan sebagainya. Okay, bagilah free gift macam bag kosmetik, and then anda boleh bagi free gift berkaitan dengan berus untuk makeup dan sebagainya. Okay, benda-benda tu murah je, anda boleh dapatkan kat Shopee, Lazada, Alibaba dan sebagainya. Okay, selain daripada tu, bila kita bagi free gift ni, orang akan nampak nilai dia lagi tinggi. Dan bila nilai dia lagi tinggi, maksudnya contohnya anda bagi free gift A, free gift B, free gift C, free gift D. Bila anda bagi free gift ni, mereka akan nampak bahawa mereka membeli tu, bila dia nak membayar nilai yang tinggi tu, mereka tak rasa kekok sebab dia tahu value yang dapat tu tinggi. Okay, physically bila kita nampak benda banyak dapat ni, kalau kita nak bayar pun tak risau sebab kita banyak kita dapat. Okay, right. Okay, the next one adalah terbaru. Ini simple. Contohnya kalau anda buat bisnes tudung, bisnes jubah dan sebagainya, design terbaru, anda highlightkan benda-benda yang terbaru dalam anda punya tawaran dan sebagainya. Ini simple yang anda boleh buat. Okay, mungkin boleh trigger something untuk anda. Okay, the next one adalah berkaitan dengan jaminan. Okay, jaminan ni adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Okay, contohnya kalau barang tak sampai dalam 5 hari, anda boleh dapat free saja daripada saya, tak perlu bayar. Okay, kalau dalam produk digital kebiasaannya 30 days money back guarantee. Maksudnya anda dah beli, tapi kalau anda tak puas hati dengan produk digital tu, dalam masa 30 hari anda bagi tahu kepada owner produk digital tu bahawa anda tak puas hati dengan produk mereka, kemudian mereka boleh bagi duit anda. 30 days money back guarantee. Okay, right. The next one, ini contoh Domino Pizza. Kami akan hantar pizza fresh kepada anda dalam masa 30 minit. Kalau tidak, ianya free. Okay, yang adalah contoh yang Domino's Pizza buat. Okay, right. Kita pergi kepada the next one adalah contoh-contoh USP yang ada di pasaran yang mungkin anda boleh dapat idea untuk masukkan ke dalam bisnes anda. Contoh-contoh USP yang ada di pasaran, kita pergi ada Airbnb, kita ada WooCommerce plugin, dan kita ada Zappos. Okay, apa itu Airbnb? Airbnb pada permulaan dia merupakan
satu platform di mana untuk host yang contohnya tak ada hotel, untuk host somebody untuk masuk ke dalam kediaman mereka. Contohnya dia ada rumah yang cantik dan sebagainya, dia boleh menyewakan dalam tempoh masa beberapa hari dengan aktiviti yang tertentu, okey, untuk backpackers dan sebagainya lah. Okey, dia punya sejarah dia bermula daripada situlah. Okey, bed and breakfast. Airbnb tu maksudnya bed and breakfast. Okay, jadi dia punya tagline adalah book unique place to stay and things to do. Maksudnya kita boleh book tempat yang menarik. Okey, contohnya kalau macam kat Skinchan kan, anda ada satu rumah kampung, anda boleh jadi host dan anda boleh buat aktiviti bersama dengan guest anda. Okey, itu adalah salah satu daripada modus operandi Airbnb pada permulaan. Okey, the next one kita pergi kepada WooCommerce. Okey, apa itu WooCommerce? WooCommerce merupakan satu plugin untuk WordPress. Okey, kalau kata anda nak buat e-commerce through WordPress, anda kena install plugin WooCommerce. Tapi dia punya kelebihan adalah the most customizable e-commerce platform for building your online business. Maksudnya di sini kalau kata anda nak buat, contohnya kalau e-commerce biasa kita boleh add to cart produk-produk kan, maksudnya. Tapi contohnya anda nak customize, anda nak buat appointment, booking form, okay, anda nak buat reservation dan sebagainya, anda nak customize anda punya e-commerce tu, anda boleh buat dengan menggunakan WooCommerce lah. Dia ada plugin tambahan. Of course kena bayar lah. Okay, right. So itu berkaitan dengan WooCommerce. Dia punya tagline the most customized. Maksudnya anda boleh customize anda punya e-commerce platform. Okay, the next one, Zappos. Okay, apa itu Zappos? Zappos adalah kedai kasut online. Jadi dia beri perkhidmatan free service. Kalau kata anda tak nak kasut tu, anda dah beli, anda tak nak kasut tu, dan anda boleh memulangkan kepada Zappos tanpa ada penalti. Okay, alright. Jadi siapa yang nak beli kasut boleh pergi kepada Zappos. Ini adalah contoh-contoh USP yang boleh anda buat. Okay, jadi anda belajar something daripada video perkongsian saya sebentar tadi. Daripada 6 bisnes ataupun 6 idea bagaimana untuk meletakkan USP, anda rasa idea yang mana yang sesuai untuk bisnes anda? Anda boleh komen di bahagian bawah ini. Bisnes apa dan USP apa yang anda nak letak, mungkin kita akan go through bersama-sama. So, jadi kalau anda masih lagi tak faham, tinggalkan komen di bahagian bawah ini. Dan jika anda suka video saya, pastikan anda tekan like dan tekan subscribe untuk melihat banyak lagi video-video. Dan sebelum anda pergi, pastikan anda melihat 2 video daripada saya berkaitan dengan online pemasaran. Okey, jadi itu saja untuk kali ini dan kita jumpa dalam video yang seterusnya. Check it out.